Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Koresponden TVS bersama saya Syira Abdul Mansur. Seperti biasa, kita akan bersama dengan Koresponden TVS dari Jakarta, Indonesia, iaitu Encik Syukri Ishak, dan Koresponden dari Singapura iaitu Puan Masita yang akan melaporkan berita-berita semasa dari kawasan mereka. Dan sekarang ini bersama dengan saya, Encik Syukri, yang akan melaporkan tentang perkembangan COVID-19 di Indonesia. Masih lagi kita nak berceritakan mengenai perkembangan kes COVID-19 di Indonesia kerana kita menerima laporan mengenai jumlah kes baharu di Indonesia yang berterusan mendadak. Kalau kita lihat laporan di sini, kes baharu pada 8 Julai mencecah 38,000 dan kematian sahaja pada 7 Julai melepasi angka 1,000. Laporan lebih terperinci daripada Encik Syukri. Silakan. Ya Syira, kes COVID-19 di Indonesia kini semakin membimbangkan. Kalau kita lihat di Jakarta, sering kita dengar siren ambulan. Pada 7 Julai, Indonesia mencatatkan lebih 1,000 kematian. Jumlah tertinggi direkodkan setakat ini ketika kes positif baru berterusan meningkat melebihi 34,000 pada 7 Julai. Terus meningkat melebihi 38,000 pada 8 Julai. Kes baru COVID-19 di Indonesia kini semakin melonjak mendadak. Ini dikaitkan dengan varian baru Delta yang lebih cepat menular. Sejak 24 Jun kita lihat angka kes positif meningkat melebihi 20,000 kes dan pada 5 Julai kes positif hampir 30,000 dan terus meningkat, setiap hari meningkat, dan kes positif keseluruhan di Indonesia kini telah melepasi angka 20-an, lebih 20-3 juta kes. Dan varian Delta ini juga terjadi di banyak negara lain. Ini termasuk di Malaysia juga. Dan Sarawak baru-baru ini pun mengesan kes daripada varian ini melibatkan seorang lelaki berusia 56 tahun. Itulah yang kita kena sama-sama berwaspada. Walaupun sekarang ini ramai di antara kita yang sudah divaksin dan sebagainya. Jadi berbalik kepada kes di Indonesia sekarang ini dengan peningkatan kes yang sangat membimbangkan, PPKM darurat ataupun pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia sedang giat dilaksanakan di sana bermula 3 Julai sebelum ini, dan ini juga melibatkan penutupan sektor-sektor tidak perlu seperti pusat membeli belah ditutup, rumah-rumah ibadat ditutup, larangan untuk dine in, 100% bekerja dari rumah bagi sektor tidak perlu dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kegiatan merentas provinsi ataupun negeri di Indonesia? Ya Syira, bermula 3 Julai hingga 30 Julai menerusi pelaksanaan PPKM darurat, pemerintah Malaysia menetapkan peraturan merentas provinsi atau negeri kini diwajibkan perlu menjalani vaksin COVID-19. Peraturan vaksin ini dikuatkuasakan untuk semua jenis pengangkutan di Pulau Jawa dan Bali mengikut perkeliling yang disiarkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Binaan Panduan Aktiviti Masyarakat bagi tempoh PPKM darurat. Mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh atau merentas provinsi perlu sekurang-kurangnya telah menjalani vaksin pertama. Selain itu, bagi yang menggunakan pesawat udara, mereka diwajibkan menjalani swab test atau PCR. Manakala mereka yang menggunakan pengangkutan awam darat termasuk kenderaan peribadi diwajibkan melakukan antigen test sebelum merentas provinsi. Bagaimana pula bagi warga asing yang mahu memasuki Indonesia? Adakah peraturan mendapatkan vaksin ini juga dikenakan atau sekadar swab test atau bagaimana? Malaysia, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bermula 6 Julai semua warga asing yang masuk ke Indonesia wajib menunjukkan sedia vaksin selain hasil ujian swab test atau PCR, tetapi ada pengecualian kepada diplomat atau lawatan pemimpin negara. Selain itu, warga negara asing yang tiba di Indonesia juga diwajibkan menjalani kuarantin selama 8 hari dengan 2 kali ujian PCR, iaitu ketika tiba dan satu lagi swab test pada hari ke-7. Jadi menunjukkan sisa vaksin, hasil ujian swab test dan dikuarantin selama 8 hari dengan 2 kali ujian PCR yang merupakan antara syarat ketat yang dikenakan kepada warga negara asing yang ingin memasuki Indonesia. Baik, terima kasih Encik Syukri untuk laporan hari ini. Jaga diri anda di sana. Ya, terima kasih Syirah. Semoga kita sentiasa menjaga
jarak, menjaga kebersihan tangan, dan sentiasa patuhi protokol kesihatan COVID-19. Ya, betul. Perjuangan masih diteruskan. Semoga kes COVID-19 di Indonesia dan Malaysia kembali menurun dan kita semua dapat menjalani kehidupan seperti biasa, insya-Allah. Baiklah, selepas ini ada laporan daripada Puan Masita mengenai Raja Buah yang kini sedang rancak dijalankan di sana. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Koresponden TVS. Masih lagi dalam Koresponden TVS bersama saya Syira Abang Mansur. Kali ini bersama dengan Puan Masita, koresponden kita dari Singapura. Kerana dengarnya musim durian di Singapura sekarang ini semakin rancak dan pandemik COVID-19 tidak menghalang Raja Buah ini menyeberang ke Singapura. Dan jualan dikatakan sedang rancak dilakukan baik secara fizikal baik pun secara jualan atas talian asalkan SOP dipatuhi. Dan apa yang menariknya, salah seorang penjual Raja Buah ini adalah seorang warga negara Malaysia yang terkandas di Singapura sejak bulan 10 yang lalu. Betul ke Puan Masita? Ya betul, Louis Lee warga Malaysia telah membuka kedai Louis Durian and Fruits di Owen Road di sini sejak tahun lepas. Saya baru-baru ni sempat berkunjung ke kedai Louis. Tak susah untuk mencari kedai beliau sebab saya turun daripada cab di blok 44 sudah terhidu aroma durian yang datangnya dari kedai Anak Jati Muar Johor ini. Bapa dua anak berusia 31 tahun ini mengambil peluang menjual Raja Buah ini secara agresif sejak musimnya tiba 2 bulan lalu. Durian-durian ini menurut Louis dibawa dari Johor dan Pahang. Jika tiada musim durian, Louis yang kali terakhir pulang ke Malaysia pada bulan 10 tahun lepas akan menjual buah-buahan lainlah yang juga dibawa masuk dari Malaysia. Pada kunjungan saya pada baru-baru ini, ketika itu dalam pukul 8 malam, saya dapat melihat barisan agak panjang di kedai beliau dan sesekali terdengar laungan Louis dalam bahasa Mandarin yang katanya membawa maksud isinya kuning. Pematuhan langkah pengurusan selamat yang ketat tidak menghalang warga Singapura untuk beratur dan membeli buah kegemaran ramai ini. Boleh kita tahu ni durian jenis apa sebenarnya dan berapa banyak agaknya yang dibawa masuk ke Singapura sehari? Ya, menurut Louis, beliau membawa masuk sekitar 2,000 hingga 2,300 kilogram durian sehari dan durian paling laris dijualnya adalah Musang King atau Mau Shan Wang dari Pahang. Beliau menjual Musang King pada harga $21 Singapura bagi setiap kilogram. IOI D24 turut mendapat perhatian lah di sini. Untuk pengetahuan juga, Louis membuka kedainya Louis Durian and Fruits ini pada tahun lepas di tengah-tengah pandemik COVID-19. Beliau sebelum ini bekerja sebagai pembantu gerai di beberapa kedai durian sepanjang 7 tahun di sini. Dan impiannya tercapai untuk mempunyai kedainya sendiri. Kedai Louis turut dikunjungi Ahli Parlimen Tanjung Pagar Alvin Tan baru-baru ini. Louis yang fasih berbahasa Melayu dilihat sangat aktif mempromosikan durian itu di platform media sosialnya sendiri. Juga boleh saya kongsikan perniagaan durian di sini bukan saja dijalankan secara kecil-kecilan atau melalui individu. Anak syarikat milik penuh Nutrifarm International Limited, Global Agri Capital Holdings Private Limited pada bulan Mei lepas telah memeterai perjanjian persefahaman atau MOU bersama eBuy Private Limited untuk meluaskan aktiviti perniagaan duriannya di Singapura. Menerusi MOU itu, eBuy akan mengimport dan mengedar durian prabungkus dari Malaysia dan Thailand
ke Singapura bagi pihak Global Agri Capital serta daripada para pengedar Global Agri Capital sendiri. Notify ini adalah sebuah entiti senarai awam dan sahamnya diapungkan di papan utama Bursa Singapura. Global Agri Capital akan memastikan bekalan, kualiti dan keaslian durian prabungkus daripada para pembekal adalah berterusan. Pihak yang terlibat telah pun memulakan penghantaran pertama mereka pada 1 Jun lepas. Ditubuhkan sebagai syarikat e-dagang di Singapura sejak 2013. eBuy merupakan pengedar utama barangan segar di Singapura, termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan segar kepada penyedia perkhidmatan makanan, peruncitan, restoran-restoran dan hotel-hotel. eBuy mempunyai 13 gudang peti sejuk di 3 lokasi dengan 16 buah trak. Setakat ini saja laporan saya bagi minggu ini. Baik. Terima kasih. Baik Puan Masita, itulah dia jualan raja buah yang dikatakan rancak dilakukan di Singapura sekarang ini, baik secara fizikal maupun secara online. Boleh dilakukan asalkan sentiasa mematuhi SOP. Terima kasih Puan Masita untuk laporan hari ini. Terima kasih atas kesetiaan anda menonton Koresponden TVS. Jumpa lagi di episod akan datang. Saya Syira Abang Mansur. Jaga diri Malaysia.